Okay, untuk bab 4 jadual perkara unsur, okay, kita akan fokus pada 7 subtopik. Okay, 4.1 perkembangan jadual perkara, yang kedua 4.2 adalah susunan unsur dalam jadual perkara. Okay, yang seterusnya baru penting dalam bab ini. Okay, unsur dalam kumpulan 18, kumpulan 1, kumpulan 17, skala 3 dengan unsur beralihan. So fokus kita lebih kepada yang bawah sini. Okay, yang banyak kat sini 1, 2, 3, 4, 5. So untuk bab ini sebenarnya dia sangat senang. Okay, lepas tu tahun lepas kita jangka bab ini keluar dalam SPM, tapi macam tak keluar. So kemungkinan besar tahun ni kita akan jangka lagi lah bab ini akan keluar. So berdoalah bab ini keluar dalam kertas 2 sebab dia sangat senang. Okay, so buku teks penerangan dia sangat bagus. Kita dah tengok kan sebelum ni buku teks. Lepas tu nota ringkas pun saya dah bagi. Okay, kita go through aja. Okay, kalau kita tengok perkembangan jadual perkara, ini adalah sejarah dia. Okay, sejarah dia biasanya keluar dalam objektif. Siapa yang dah pernah jawab soalan objektif awak tahulah antara yang berikut siapa dia. So ini buku teks punya. Okay, saya dah keluarkan. Kita kena tengok, baca untuk pengetahuan bolehlah baca, tapi sebab tulisan tu banyak sangat, dalam nota yang kecil ni saya dah ringkaskan benda-benda yang simple. Okay, so yang pertama, Anthony Lavoisier, dia adalah orang pertama yang mengelaskan kumpulan. So keyword, perkataan yang saya highlight itulah yang paling penting, sebab soalan objektif yang selalu tanya. Okay, so untuk nota awak kena highlight juga. Ingatkan, Anthony Lavoisier, orang pertama yang mengelaskan kumpulan. Okay, yang kedua, Johann W. Dobriner, dia mengelaskan unsur mengikut sifat kimia yang sama. Dan yang kedua adalah sifat triad. Okay, dia mengatakan bahawa benda tu akan berulang. Okay, berulang. Sifat triad tu maknanya satu kumpulan 3 unsur, lepas tu dia akan berulang. Okay, tapi dia orang pertama yang mengelaskan ikut sifat kimia. So dia bagi idea yang bagus. Okay, yang ketiga adalah John Newland. Okay, John Newland pula dia menyusun unsur tu mengikut pertambahan nombor nukleon. Okay, dia guna nombor nukleon dan dia dapat hukum oktet. Ini hukum-hukum ni memang popular lah. So dia dapati bahawa lepas 7 unsur, yang ke-8 tu akan berulang. Okay, dia sambung daripada idea Johann Dobriner tu, sebab dia kata benda tu akan berulang. Okay, tapi dia bukan susun yang lain, dia ikut nombor nukleon. Seterusnya, Lothar Meyer pula dia buat satu graf, dia nak tengok hubungan isi badu dengan GC. Tapi dia dapati bahawa ada juga unsur yang mempunyai sifat kimia yang sama. Okay, kedudukan graf tu menunjukkan dia ada sifat kimia yang sama. So dia tak menjumpai apa-apa, tapi dia buktikan bahawa memang ada unsur yang mempunyai sifat kimia yang sama. Seterusnya, Dmitri Mendeleev, okay, dia tukar. Okay, dia masih guna nombor nukleon, tapi dia tinggalkan ruang kosong. Sebelum ni, saintis yang sebelum ni dia main susun aja. Dia main susun. Main paksa lah unsur-unsur tu disusun. Tapi nampaknya lepas beberapa unsur aja, susunan tu dah kelang kabut, sebab dia tak ikut urutan yang betul. Tapi sampai Dmitri Mendeleev ni, dia tak paksa, dia tinggalkan ruang kosong. Okay, unsur yang tak boleh susun, dia tinggalkan ruang kosong. Okay, dan dia jangka akan ada unsur tersebut. So itulah yang kehebatan dia. Dia tak paksa susun semua unsur, dia tinggalkan ruang kosong. Okay, seterusnya Henry J. Moseley. Okay, dia terbalik. Ini yang terbaiknya, dia adalah mengikut nombor proton. Sebelum ni semua orang kata ada sifat kimia yang sama. Lepas tu dia kata susun ikut nombor nukleon. Sehingga Mendeleev pun masih guna nombor nukleon. Tapi sampai Henry J. Moseley ni, dia terbalikkan penyusunan tu, iaitu dia menggunakan nombor proton. So ikut macam semalam yang kita cakap, kita ada satu unsur 12, 6. So sebelum ni semua saintis pergi susun yang atas. Dia guna yang atas ni, nombor nukleon, pergi susun dalam jadual perkara. Akhirnya dia dapati jadual perkara tu tak berapa kemas sebab banyak masalah berlaku. Tapi sampai ni
Henry dia pergi buat susun, dia ikut nombor proton. Okay, nombor proton letak atas, nombor nuklear letak bawah. Lepas dia susun saja, terus dapat semua unsur boleh disusun dengan cantik. Okay, kalau ada yang belum dijumpai, dia pun tinggalkan ruang kosong dan dia meramalkan memang akan ada unsur tersebut. Okay, maka jadual berkala moden dah berjaya disusun. Okay, dan mostly berjaya meramal 4 unsur, iaitu yang ini. Awak cari buku teks, dia ada. Okay, cuma nota ringkas ni saya just keluarkan maklumat penting untuk setiap saintis. Okay, kalau awak nak baca balik macam ni, panjang nampak. Mostly mengkaji sifat ni, dia menunjukkan bahawa ni. So ingat, Mosley ni dia hanya menggunakan nombor proton dan memang jauh beza daripada yang lain dan terus menjumpai. So jadual perkala moden tu diguna pakai sehingga sekarang. Okey, perkembangan awak kena tahu bahawa bermulanya mereka mengelaskan ikut kumpulan. Okey, tapi dulu punya kumpulan dia lebih kepada agama sikit, sebab dulu punya sains tu tak jauh, kita tengok pun 200-300 punya sejarah. So dia mengelaskan cahaya pun dia menganggap sebagai unsur. Itu yang jadi dia tak rapat. Okay, dan selepasnya mereka mengatakan bahawa ada sifat kimia yang sama. Lepas tu ada sifat yang berulang-ulang, tapi mereka menyusun mengikut nombor nuklear. So tak berjaya. Tapi idea tu dah bagus. So Henry J. Moseley ni akhirnya dia tukar guna cara lain. Dia guna nombor proton pula, akhirnya dia dapat. So ini memberitahu bahawa walaupun saintis sebelum ni mengatakan guna nombor nuklear, tapi tengok Henry menggunakan nombor proton saja, dia yang berjaya. Sama macam hidup awak, selama ni mak ayah cikgu kata you mesti macam ni, awak baru boleh A, macam ni awak baru berjaya kan. Adakah mereka sudah berjaya? Pada masa tu dia nampak dia berjaya, tapi lepas beberapa tahun nampak Henry dah buktikan bahawa dia guna nombor proton lagi senang berbanding guna nombor nuklear. Sama macam awak, lepas SPM, lepas awak dah kahwin, beranak, awak yang bukti kepada orang lain sebenarnya cara awak lebih berjaya daripada yang sekarang orang yang kata dia lebih berjaya. Okay, so kita belajar sejarah juga ada nilai murni dia untuk kita tengok. Bukan semua orang kata betul mesti betul. Tak semestinya. Kita kena cuba banyak cara untuk cari jawapan yang paling tepat. Okay, so untuk jadual perkara moden, okay, itu aja keyword dia. Yang pertama adalah ikut nombor proton yang menaik. Okay, tertib nombor proton yang menaik. Tapi kalau apabila kita jawab soalan, kita kena ada perkataan ini, pertambahan. Okay, pertambahan tertib nombor proton yang menaik. Okay, dan kalau lepas ni kita akan jumpa unsur-unsur baru, itulah awak boleh letak nama-nama yang pelik-pelik untuk bagi unsur tersebut. Contohnya nihonium, moscovium, tennessine organism. Nama pelik-pelik kan? Ni memang baru tau. Tak ada lagi yang tak ada lagi dalam kita punya jadual berkala. Okay, kalau awak jumpa, awak boleh buat. Kalau siapa yang berminat, awak boleh pergi tengoklah apa cerita-cerita yang ada di Rusia. Kita ada satu saiz magma untuk atom yang paling besar di dunia. Magma itu lebih besar daripada kawasan lapis. Dia di bawah tanah. Okay, dalam sana mereka dah bukti bahawa pelanggaran atom yang berbeza boleh menghasilkan atom yang baru. Walaupun dalam beberapa 0.0 berapa saat. Okay, tapi dia dah buktikan bahawa atom baru boleh dicipta. Ini sangat melawan kepada teori sains yang mula-mula. Dia mengatakan tiada orang boleh cipta atom dan tiada orang boleh memusnahkan atom. Tapi saintis dah buktikan bahawa boleh cipta. Tapi dia tak boleh simpan lama. Dia cuma masa dia pertembungan, dia dapat, lepas tu hilang. Okay, siapa yang berminat, awak boleh ni buatlah. So yang ini adalah jadual perkala yang dipakai satu dunia sekarang. So kita ada satu organisasi, okay, itu panggil IUPAC. Yang selalu kita dengar IUPAC, International Union of Pure and Applied Chemistry. Okay, mereka yang menyatukan bahawa cara menyebut, cara menulis persamaan kimia, formula kimia, nama. So kita selalu kata memberi nama kimia mengikut IUPAC. Okay, sistem nama. Contohnya kuprum 2 sulfat mesti kurungan 2 sebab IUPAC dah mengatakan bahawa mesti buat kurungan 2. Dia tak boleh argue. Itulah kimia.
Okay, buku teks tingkatan 4 awak pergi cari So dalam jadual ni dia susun ikut nombor proton. Berbeza dengan simbol So macam semalam saya cakap, simbol dalam botol bahan kimia itu memang simbol, nombor nukleon kat atas. Tapi untuk susun dengan cantik dalam jadual berkala, dia guna nombor proton. Okay, setakat ni 1 hingga 118. Lepas tu ada lagi 2 color yang special sebab dia nombor dia banyak tapi tak muat untuk satu ruang kat sini. Okay, awak pergi rujuk, awak tengok. Dan biasa dalam SPM biasa kita akan suruh kita label lah di mana kumpulan 1 yang kita belajar kumpulan 1, kumpulan 17, kumpulan 18 dengan color 3. Ini yang kita belajar. Okay, dan unsur peralihan di sini tengah-tengah. Tapi kalau awak sambung tingkatan 6, tingkatan 6 setiap kumpulan kita belajar, setiap color kita belajar. Saya belajar ni sampai universiti pun saya belajar lagi. Okay, semua kena belajar setiap. Okay, untuk tingkatan 4 awak just belajar 3 kumpulan 1 color dengan unsur peralihan. Tak ada. Ya, mana bahan. Okay, so first kita pergi tengok kumpulan 18. Okay, kumpulan 18 ada banyak nama. Okay, dia adalah gas adi. So, nak tulis mana? Okay. Dia ada gas adi, gas lengai, monoatom. Okay, semua nama-nama ini adalah merujuk kepada unsur kumpulan 18 sebab mereka mencapai duplet untuk helium, untuk yang lain tu mencapai oktet yang stabil. Okay, that's why dia adi. Adi itu maksudnya tak mencampur. Lengai pun sama, tak bertindak balas dengan unsur lain. Okay, monoatom dia sendiri sebagai satu atom. Di sini adalah semua atom dan mereka wujud sebagai gas. Semua gas tapi dia sebiji aja. Kalau macam hidrogen, oksigen yang semalam saya cakap H2O2 kan, yang ini tak ada. HENEAR semua satu saja. Sebab mereka dah stabil. Dia tak payah mendema, menerima atau berkongsi elektron dengan yang lain. Okay, so untuk yang di sini soalan yang selalu tanya adalah apakah nama dia? Kenapa dia lengai? Kenapa dia lengai? Kenapa dia monoatom? So kita punya jawapan berulang-ulang aja lah. Kerana telah mencapai susunan elektron duplet atau oktet yang stabil. Okay. Contohnya di sini, okay, helium duplet 2 biji aja dah penuh. Okay, neon, argon, okay, 8. Petala kedua, petala ketiga dah 8 elektron, dah stabil. Maka dia tak payah dema, terima atau berkongsi elektron antara satu sama lain. Okay, yang soalan kedua yang popular dalam bab subtopik ini adalah kegunaan. Objektif struktur esei selalu tanya. Okay, apa kegunaan helium? Sebab helium paling ringan. Okay, kita ada 2 jenis gas yang ringan. Okay, kalau kita buat balon so satu adalah hidrogen, satu adalah helium. Hidrogen dia punya simbol adalah 1, 1. Kalau 2 biji maka jisim dia pun 2. Helium memang 2. So dua-dua ini adalah gas yang paling ringan, maka dia akan diisikan dalam balon yang selalu awak jumpa kat pasar malam. Okay, disebabkan helium lebih mahal, maka ada orang jahat yang nak duit dengan cepat, dia isi balon tu guna gas hidrogen. Itulah yang berlaku peletupan. Kalau awak ada rokok, ada api, kalau awak buat parti, ini berita tiap-tiap tahun ada buat parti guna hidrogen balon yang terbang kan, cantik kan, hias kat rumah. Lepas tu meletup sebab hidrogen gas. Okay, kalau kita guna helium dah kata dia lengai, dia adi, dia monoatom, dia tak meletup sebab dia langsung tak bertindak balas dengan air, api tu, oksigen tu, tak layan pun. So tak akan meletup, tapi dia lebih mahal. So di pasar malam di mana yang awak beli balon tu, pastikan awak pergi tengok tiub gas dia tu tulis hidrogen atau helium. Tapi kebanyakan saya tengok dia pergi cabutkan label tersebut atau dia pergi korekkan, kosokkan, tutup label tersebut. Dia takut orang tengok itu hidrogen. Sebab kita tahu meletup. Tiap-tiap tahun berlaku sangat bahaya. Dia boleh membawa maut kalau buat parti dalam bilik tertutup, memang terus habis lah. Okay, so helium paling ringan, so dia isi dalam balon kaji cuaca. Okay, neon guna lampu papan iklan. Okay,
Lepas tu argon dalam mentoelektrik. Okey, ingat perkataan tu mento. Jangan guna lampu tau, bahaya. Mento. Okey, krypton digunakan lampu mento juga dalam lampu ni kamera flash yang awak guna kan. So dia lebih terang. So krypton lebih terang. Yang jahatnya ada kereta, ada motor pun sekarang kan pasang lampu yang putih-putih tu kan. Itulah krypton. Sakit mata. Sebenarnya salah tau. Kekuatan putih tersebut dia adalah ada undang-undang. Terlebih tu dia sebenarnya salah. Okey, xenon di rumah api lagi terang, atas laut memanglah radon untuk kanser. Kegunaan dia sekurang-kurangnya awak kena tahulah. Yang selalu tanya adalah yang inilah sampai krypton. Apa gunanya helium, neon, argon, krypton. Xenon, radon jarang tanya tapi akan tanya juga. So untuk kumpulan 18 mesti kena tahu yang pertama nama-nama khas dia, gas adi, gas lengai monoatom. Yang kedua, kenapa dia lengai, kenapa dia tak bertindak balas, kenapa dia monoatom. So kita kena jawablah sebab dah mencapai duplet oktet. Yang ketiga, apa kegunaan dia. Dia semua dalam gas. Lepas tu gas dia digunakan dalam mento, lampu iklan, mento elektrik, mento dalam lampu kamera, rumah api, kanser. Dalam nota ringkas yang saya bagi tu, sebenarnya ada penerangan. Inilah dia yang saya tulis. Kenapa kita panggil dia gas adi, gas lengai monoatom? Nama lain kenapa? So jawapan awak adalah kerana atom telah mencapai susunan elektron duplet atau oktet yang stabil. Kenapa saya pecahkan dua? Sebab ikut soalan. Kalau soalan tanya helium, tulis duplet. Kalau soalan tanya yang lain-lain, tulis oktet. Kalau soalan tanya keseluruhan, jawapan kita akan tulis duplet atau oktet. Kalau soalan tu umum, umum khas untuk kumpulan 18, maka jawapan kita kena tulis dua-dua ni, duplet atau oktet. Tapi kalau soalan tu khas untuk helium, ini khas untuk helium, tulis duplet. Kalau khas untuk yang lain-lain ni, tulislah oktet. Ikut soalan tau. Jangan awak hafal nota. Itu yang kita kata kenapa teknik menjawab sangat penting. Sebab nota adalah umum. Tapi soalan dia akan bagi contoh-contoh yang tertentu. So baca soalan dengan betul. Kalau helium, duplet. Selain daripada itu, oktet. Keseluruhan tulis duplet atau oktet. Kalau soalan tu satu markah, maka satu ayat ni sudah dapat. Kalau soalan tu dua markah, maka ayat kedua ni wajib kita tulis. Maka atom, helium, apa-apa tidak perlu menerima atau berkongsi elektron. Perkataan atom wajib. Kalau awak takut salah, dua-dua ayat awak salin. Contohnya, atom helium telah mencapai susunan elektron duplet yang stabil, maka atom helium tidak perlu menerima atau berkongsi elektron dengan atom lain. Itulah dua ayat. Walaupun dia kata satu markah, tulislah dua ayat. Tengok soalan berapa markah dia bagi, tulislah ayat yang betul. Kegunaan tadi dah cakap lah. Sampai argon yang biasa dia tanya. Tapi kena tahulah xenon tu untuk rumah api atas laut tu, dengan lagi satu radon untuk kanser. Tamat untuk kumpulan 18. Ada soalan nak tanya? Tak ada. So ingat macam semalam saya cakap, untuk baca, faham, kita tengok buku teks. Ini saya ambil daripada buku teks. Baca, tengok. Tapi untuk jawab soalan, tengok nota-nota yang saya bagi. Yang ni ringkas. Teknik menjawab. So ayat-ayat dia akan jadi lebih spesifik. Untuk kita nak jawab peperiksaan. Seterusnya kita tengok kumpulan 1. Kumpulan 1 kita ada lithium, natrium, kalium, rubidium, cesium and francium. Ini yang selalulah popular yang kita buat. Eksperimen kita pun banyak buat kumpulan 1. So apa yang kita perlu tahu untuk kumpulan 1? Yang pertama adalah sifat fizik warna. Yang kedua kita kena tahu kereaktifan. Sifat fizik ada lagi saiz. Dua, saiz. Yang ni lepas tu kereaktifan. Selalu kita tengok kereaktifan. Kereaktifan kita dengan air. Satu lagi kita dengan oksigen.
Okay, ada benda wajib kita tahulah kenapa apa warna dia, apakah saiz untuk atom-atom tersebut. So kumpulan 1 mempunyai sifat kimia yang sama. Ini yang semalam saya dah cakap. Apabila sifat kimia mesti melibatkan bilangan elektron valence. Kalau kata sifat kimia sebab bilangan elektron valence yang sama. Disebabkan semua orang ada satu elektron valence, maka mereka terletak dalam kumpulan yang sama dan mempunyai sifat kimia yang sama. Wujud sebagai pepejar, tapi dia adalah lembut. That's why kita panggil dia logam lembut. Dia lembut. Nampak pepejar, tapi kalau awak guna jari pergi tekan, dia akan jadi lepeh. Dia macam mentega, macam benda lah. Nama lain adalah logam alkali. Kena tahulah nama lain. Yang seterusnya, warna, lupa nak cakap. Warna adalah kelabu kilat. Warna grey. Jangan jawab warna silver, warna perak. Dalam kita kimia ni tak ada warna silver, warna perak. Silver adalah logam. So kelabu kilat. Saiz atom bertambah. Kenapa saiz atom bertambah? Sebab kita tengok gambar raja. Sebab elektron dia bertambah, maka bilangan bertala nak isi elektron pun semakin bertambah. Memang semakin gemuk lah dia. Daripada nukleus kita nampak saiz dia semakin bertambah. Ada yang guna saiz atom. Ingat dia ada yang menggunakan saiz atom, ada yang menggunakan jejari atom, ada yang menggunakan perkataan diameter atom. Mana-mana pun boleh. Yang penting perkataan atom wajib ada. Saiz menunjukkan keseluruhan, jejari menggunakan daripada nukleus, tengah nukleus ke elektron valence. Diameter memang petala terluar lah saiz dia. So penerangan dia rujuk balik ayat-ayat yang saya bagi. Saiz atom bertambah apabila memenuhi kumpulan 1. Kerana bilangan proton dan bilangan elektron bertambah. Dua-dua kita tulis, takut salah kan? Yang ni, ini salah. Bilangan proton dalam nukleus bertambah. Yang bilangan elektron tu tak nak kalau siapa yang dah cetak boleh potong. Bilangan proton dalam nukleus bertambah. Kenapa kita nak cakap bilangan proton? So dia rujuk kepada charge positif. Kan kita kata daya tarikan sebab dia lah yang tarik elektron. Bilangan proton dalam nukleus atom bertambah. Dan bilangan petala yang diisi elektron bertambah. Bilangan petala yang diisi elektron bertambah. Jarak antara nukleus dengan elektron valence bertambah, maka saiz atom bertambah. So untuk saiz atom, ini ayat-ayat dia. 1 markah pun tulis panjang macam ni, 2 markah pun tulis panjang macam ni, 3 markah pun tulis panjang macam ni. Ikut soalan. Soalan yang sama dia boleh bagi 3 markah, bagi 2 markah, bagi 1 markah. Tapi ayat ni lah. Kerana bilangan proton dalam nukleus atom bertambah, bilangan petala yang diisi elektron bagi atom bertambah, jarak antara nukleus dengan elektron valence bertambah, maka saiz atom bertambah. Kalau soalan tu tanya saiz atom. Ini adalah ayat untuk jawab peperiksaan. Ini adalah gambar raja untuk kita faham. Semakin banyak proton, kan kita kata proton elektron bilangan dia masih sama, maka proton bertambah, elektron pun bertambah, petala nak letak elektron pun bertambah, maka jarak tu semakin jauh, maka saiz atom bertambah. Beza awak tengok gambar menggunakan bahasa sendiri. Ini adalah bahasa peperiksaan. So jangan guna bahasa sendiri bagi jawab soalan peperiksaan. Itulah yang selalu awak tulis panjang tapi tak dapat markah. Jawapan saya dah bagi. So cuba baca, tengok buku untuk fahamkan, tengok jawapan saya untuk jawab soalan. Yang kedua kita tengok kereaktifan. Apabila tengok kereaktifan, kita akan bertindak balas dengan air dengan oksigen. So bagaimana kita nak terangkan kereaktifan? Kerana apabila memenuhi kumpulan 1, nampak bilangan proton, ini elektron ni potong. Bilangan proton dalam nukleus bertambah, bilangan bertala dalam elektron bertambah, jarak antara nukleus elektron bertambah. Saiz atom bertambah. Ni ayat yang sama. Lepas tu kita tengok
Sambung. Saiz atom bertambah. Lepas tu daya tarikan antara nukleus dengan elektron valence berkurang. Okay. Untuk perkataan keelektropositifan atau kereaktifan, maksud dia lebih kurang sama. Keelektropositifan merujuk perkara dia mendema elektron. So dia cepat dema elektron, maka keelektropositifan dia sangat tinggi. Dia cepat dema elektron, maka kereaktifan dia sangat tinggi. So samalah. Okay, cuma keelektropositifan sentiasa rujuk dia punya charge positif, tapi kereaktifan kita rujuk reaktif tindak balas tersebut lah. Okay, ada soalan yang guna keelektropositifan, ada soalan yang guna kereaktifan. Padahal soalan yang sama, jawapan dia pun sama. Okay, jawapan masih kita kata kumpulan bilangan proton bertambah. Lepas tu saiz atom bertambah, daya tarikan antara nukleus dengan elektron valence berkurang. So atom lebih senang mendema elektron. So ini wajib ada, dah tak boleh kurangkan dah. Lebih senang mendema elektron untuk mencapai susunan elektron. Okay, lithium dia akan jadi tuplet, yang lain semua oktet. Ni berhati-hati kepada contoh soalan. Kalau soalan guna lithium, kita kena cakap duplet. Kalau selain daripada tu, kita cakap oktet yang stabil. Okay, so contoh kita guna balik sini. Okay, so kita tahu susunan elektron ni adalah 2.1. So ini sangat tak stabil, so dia kena dema. So daripada nukleus, mana dia punya elektron valence? Dia punya elektron valence. So daya tarikan, sebab jarak dia dekat, maka daya tarikan dia kuat. Tapi kalau dah sampai natrium, nampak dia punya daya bertambah, tapi jarak tu semakin jauh. So ini dia punya daya dah kurang. Tapi kalau sampai kalium dah jauh sangat, nampak jauh sangat. So dia punya daya dah lemah. So kalau dah lemah, maka elektron ni senang dikeluarkan. So sesenang dia keluar, maka kita kata kereaktifan dia sangat tinggi. Lepas tu keelektropositifan dia sangat tinggi. Okay, perkataan kereaktifan. Kita akan guna sangat tinggi. Jangan kata sangat cepat. Kita tak guna cepat, kita guna tinggi. Disebabkan saiz atom dah bertambah, jarak antara elektron valence dengan nukleus bertambah, maka daya tarikan antara nukleus dengan elektron valence menjadi lemah, maka atom ni lebih senang mendema elektron. Okay, untuk faham kita tengok gambar raja. Semakin gemuk, semakin jauh daripada pusat, maka elektron tu semakin senang nak keluar. Dia nak keluar. Kenapa nak keluar? Kita pun tak tahu. Tuhan yang cipta kan. Dia dah cipta memang macam ni. Siapa yang tak percaya Tuhan pergi tanya saintis, tak ada jawapan. Dia dah cipta kalium 2881. Lepas tu cipta neutral tapi tak stabil. So elektron ni sentiasa nak keluar. Itu yang jadi kalium letak atas meja je pun boleh meletup. Sebab dia sangat reaktif. Itu yang nama dia, sebab elektron dia sangat nak keluar je daripada atom dia. Okay, original memang ada satu elektron valence yang lebih, tapi sentiasa nak keluar. Macam awak lah, original duduk kat rumah, tapi sentiasa nak keluar rumah pergi lepak. Okay, so apabila nak terangkan kereaktifan, kita akan cakap saiz atom bertambah, daya tarikan antara nukleus dengan elektron valence berkurang, lebih senang untuk mendema elektron untuk mencapai susunan elektron duplet atau oktet yang stabil. Kalau soalan ni 5 markah, maka tulis daripada atas. Okay, kerana apabila 51 bilangan proton dan bilangan elektron dalam atom bertambah. Okay, so kita akan buat tindak balas dengan oksigen dengan air. So kita akan tengok pergerakan. Okay, sini saya tak letak eksperimen. So awak tengok buku teks. Buku teks ada eksperimen bagaimana kita buat. Okay. Tapi penerangan dia setakat yang macam ni. Ada soalan nak tanya? Dalam soalan SPM, dia suka letak apa? X, Y, Z. Macam ni. Lepas tu dia tanya siapa, ni kumpulan 1. Lepas tu dia cakap siapa lebih reaktif. So kita jawab Z. Kenapa? Apabila kenapa je, jawab atom Z. Okay, kerana atom Z mempunyai saiz atom yang paling besar.
Okay, bilangan proton dan bilangan elektron dia paling banyak. Lagi apa? Saiz daya tarikan antara nukleus dengan elektron valence dia paling lemah, maka atom Z paling senang untuk mendema elektron. Itu pun boleh. Atau kita terus saja, apabila menuruni kumpulan 1, atom Z mempunyai saiz atom yang lebih besar, maka daya tarikan antara nukleus dengan elektron valence atom Z lebih lemah, maka atom Z lebih senang mendema elektron untuk mencapai susunan elektron oktet yang stabil. Di sini Z dah tak boleh kata duplet, mesti oktet. Okey, boleh. Ini contoh soalannya selalu macam ni. Bandingkan kereaktifan, terangkan kereaktifan, terangkan saiz atom, semua sama. So di sini kita selalu ada dua soalan lah. Satu saiz atom, satu adalah kereaktifan. So pergi tengok dua cara tulis jawapan. Okey. Seterusnya kita tengok kumpulan 17. Okay, kumpulan 17. Betul. Ya. Ke saya salah 18. Okay, check. Okay, kumpulan 17 kita tengok pun tahu dia perlu dema elektron, terima elektron. Okay, terima elektron. So nanti biar penerangan dia kita sudah tahu. So fizik kita kena tahu apakah sifat fizik dia. Yang pertama warna, yang kedua adalah keadaan. Okay, so dua benda yang kita kena tahu, warna dengan keadaan. Yang seterusnya tengok kereaktifan. Biasalah macam tadi kereaktifan. Okay, kena tahu nama kumpulan 17. Satu keyword dia ada IN lah. Tengok nama dia. Inilah kumpulan 17 yang ada IN. Okay, fluorine, chlorine, bromine, iodine. Okay, itu yang pertama. Okay, yang kedua, nama lain dia sebagai halogen. Okay, atau duiatom. Halogen atau duiatom. Sebab formula dia semua adalah perdua-duaan. Apabila dia sendiri saja, dia mesti perdua-duaan. Itulah kita panggil dia sebagai duiatom. Okay, apabila kita buat tindah balas, kita akan tulis F2, Cl2, Br2. Okay, buat tindah balas. Tapi kalau kita nak terangkan satu atom saja, tak payah berdua-duaan. Okay, warna kita tengok. Paling popular tiga ni chlorine, bromine, iodine. Fluorine kita tak buat sangat sebab semua ni racun. Fluorine paling racun. Okay, mati. Kalau kita buat kat magma, habislah. Kalau dah terbocor macam awak buat kerja kan, main macam tu je, satu magma semua orang boleh mati. Okay, chlorine dia akan serang kepada saraf otak, sakit kepala, muntah atau terus buta. That's why kita buat elektrolisis dalam magma pun sangat bahaya. Terpaksa awak kena buka kipas, buka tingkap semua, biar pengudaraan tu yang bagus. Okay, bromine pun sama. Okay, iodine kurang sikit lah sebab kita makan. So chlorine dah memang racun dah. Fluorine paling racun, so kita tak guna. So chlorine wujud dalam gas. Beza hanya kumpulan 17 saja dia ada 3 bentuk. Bromine dalam cecair, iodine dalam pepejal. So ini soalan selalu tanya. Okay, nyatakan keadaan fizik. Chlorine mesti gas, bromine mesti cecair, iodine adalah pepejal. Warna ini pun yang popular. Warna adalah kuning kehijauan. Bromine adalah warna perang. Okay, pepejal ini ada banyak warna. Dia ada warna ungu, ada biru tua, ada perang. Kenapa ada banyak warna? Dia ikut kepekatan. Dalam pepejal dia adalah ungu. Tapi kita tak nampak ungu, kita nampak sampai hitam dah sebab dia pekat sangat. Tapi kalau ambil pepecah masuk dalam air, awak akan nampak warna ungu tu keluar. Tapi kalau dia sudah dicairkan, awak akan nampak biru tua. Okay, awak cairkan lagi, awak akan nampak warna perang. Okay, iodine selalu wujud kat rumah awak. Kalau siapa punya rumah masih lagi yang cuci baju, ada lagi cuci baju putih, uniform putih tu, ada satu warna biru punya larutan kan, itulah iodine. Okay, dan juga yang cedera-cedera, kita ada ubat cecair yang warna kuning tu, warna perang tu, itulah iodine juga. Okay,
So 3 keadaan fizik yang berbeza, 3 warna yang berbeza. So selalu ini yang tanyalah objektif struktur sebab popular. Okey, saiz molekul bertambah, daya tarikan dia semakin kuat. Ini beza sikit dengan yang lain sebab molekul dia. So semakin besar molekul macam semalam saya cakap, Cl2 dengan Cl2 ini panggil molekul. Okey, daya tarikan antara molekul. Nak lukis mana? Okey, kalau Cl dengan Cl ini panggil ikatan covalent. Okey, tapi Cl dengan Cl okey, ini satu molekul. Okay, ini satu molekul dengan ini punya satu molekul. Ini kita panggil sebagai van der Waals. Okay, daya tarikan antara molekul. So beza atom dengan atom kita panggil covalent. Molekul dengan molekul kita panggil van der Waals. So untuk klorin, bromin, iodin, dia punya molekul dengan molekul semakin kuat dia punya daya tarikan, maka keadaan fizik dia pun semakin beza. Sebab daya tarikan dia kuat, maka dia semakin rapat. Daripada gas jadi cair, lepas tu jadi pepejal untuk iodin. Okey, ini jarang tanyalah, tapi objektif awak kena tahulah kenapa dia jadi pepejal. Kenapa iodin adalah pepejal? Kerana takat lebur, takat titir dia kuat. Okey, atau awak cakap je lah daya tarikan antara molekul iodin sangat kuat. Okay, seterusnya kumpulan 17, sifat kimia yang sama. Okey, sifat kimia yang sama kerana mempunyai bilangan elektron valence yang sama, iaitu 7. Okey, kalau kita tengok semua atom ada 7. Okay, seterusnya warna, gas kuning kehijauan klorin, bromin cecair perang, iodin adalah pepejal hitam. Okey, nama lain halogen, molekul duatom. Okey, wujud sebagai molekul. Ini yang ingat, dia wujud sebagai molekul berdua-duaan. Okey. Okey, saiz atom bertambah macam tadilah, sama macam kumpulan 1, sama je ayat dia. Okey, kerana bilangan atom ni tak boleh. Okey, ini sebab copy paste semua ni. Okey, kerana bilangan atom dalam atom bertambah, bilangan petala yang diisi elektron bertambah, jarak antara bertambah. So bilangan proton, jarak, dua keyword tu wajib ada untuk saiz atom. Okay, so untuk saiz atom sama je, kumpulan 1, kumpulan 17, mana-mana kumpulan jawapan dia sama saja. Bilangan proton dalam atom bertambah, bilangan petala yang diisi elektron bertambah, jarak antara nukleus bertambah, maka saiz atom bertambah. Okay, ini gambar aja dia lah, sama je lah, semakin gemuk sebab petala dia semakin banyak. Okay, dan kita tengok pun tahu elektron semakin banyak. Okay, cuma dia adalah untuk menerima elektron. Okay, dia nak terima satu elektron. So kalau yang tarik dia adalah nukleus. Okay, dia nak terima elektron. So yang paling hampir dengan nukleus adalah klorin. Maka klorin adalah paling reaktif. Dia terbalik dengan kumpulan 1. Paling reaktif. Okay, yang ini sederhana reaktif. Okay, yang ini kurang reaktif. Okay, sebab dia nak terima elektron. Semakin dekat, daya tarikan dia semakin kuat, maka lagi senang dia menerima elektron. Kalau dah iodin, jarak tu dah besar, maka daya tarikan tu dah lemah, maka dia sukar untuk menerima elektron. Okay, lepas tu kita tengok ke elektronegatifan. Samalah, tadi kumpulan 1 panggil ke elektropositifan kan. So yang ini adalah ke elektronegatifan sebab dia menjadi charge negatif. Okay, so apabila menuruni kumpulan 17, bilangan proton dan bilangan elektron dalam atom bertambah, saiz atom bertambah, daya tarikan antara nukleus dengan elektron valence berkurang. Okay, ini aja berbeza, dia berkurang. Okay, atom lebih sukar untuk menerima elektron. Untuk mencapai susunan elektron oktet atau duplet. Tapi di sini semua oktet. Sebab semua orang 7 elektron, so dia nak capai oktet. Okay.
Bilangan proton bertambah, saiz atom bertambah, daya tarikan antara nukleus dengan elektron valence berkurang. Atom lebih suka untuk menerima elektron untuk mencapai susunan elektron oktet yang stabil. Ini soalan nak terangkan siapa lebih reaktif, kenapa. Dan untuk awak nak tahu, nak buat dengan betul adalah you kena ambil kertas dan tulis semula ayat. Sebab kita baca macam senang tau, baca macam senang. Tapi kalau kali pertama yang awak tulis ayat ni adalah dalam peperiksaan, itulah kenapa ayat awak tongkang langgang. Macam betul, macam salah. Sebab kali pertama awak tulis, tak boleh ingat. Mata, otak, tangan. Okay, kena linkkan dia. Mata tengok sudah mahir. Macam saya tengok, macam orang selalu katakan, awak tengok orang masak, awak dah mahir. Oh senang lah, senang. Tapi apabila awak pergi masak sendiri, memang tak boleh. Okay, sama macam ni nota. Awak mata tengok, baca, saya faham. Tapi nak awak tulis balik semua ayat yang saya bagi, memang tak boleh. Okay, that's why awak kena training. Tulis dahulu, waktu free ni, tak ada kerja buat kan. Tulis balik ayat-ayat ni, walaupun awak kata awak sudah faham. Okay, eksperimen, buku teks ada. So awak pergi rujuk. Kita sini ada dua eksperimen. Kita tengok nyalaan. Okay, ferrum. Paling terang, paling reaktif. Kita nak buktikan bahawa teori itu betul. Siapa lebih reaktif? Klorin. Kenapa? Teori dia adalah sebab saiz atom dia kecil, so daya tarikan dia kuat, maka dia senang. Tapi buktinya kita buat eksperimen. Betul, klorin lebih reaktif. Rujuk eksperimen. Ada soalan nak tanya? Kumpulan 17. Dan nak habis ni satu bab. Okay, tak ada. Biasa lah, kita cakap macam cakap sendiri. Ya. Okay, kala 3. Okay, kala 3 kita ada 8 unsur saja. Natrium, magnesium, aluminium, silikon, phosphorus, sulfur, klorin, argon. Okay, biasa soalan suka tanya yang pertama ya. Okay, keyword, bukan keyword lah, benda yang kita kena tahu lah. Yang pertama adalah saiz atom. Yang kedua adalah sifat asid atau alkali, oksida logam. Oksida ajalah. Oksida kala 3. Okay, ya. So dalam kala 3, dua benda ni kita kena tahu. Saiz atom, siapa lebih besar, siapa lebih kecil. Sebab ikut otak, ramai orang akan kata okay, klorin akan lebih besar sebab elektron dia lebih banyak. Okay, kalau semua macam ni tak adalah soalan nak tanya kan. Dia mesti terbalik. Okay, dan sifat oksida kala 3 pun ada asid, ada alkali. So kita tengok. Okay, kala 3. Okay, keelektronegatifan. Kenapa kita nak tengok keelektronegatifan? Sebab ada orang menerima elektron. Contohnya klorin. So keelektron bertambah. Dari natrium ke klorin. Sebab klorin yang menerima elektron, natrium tu menderma. So kalau soalan tu tanya keelektropositifan, maka berkurang sebab natrium yang menderma elektron, klorin menerima. So beza. Ikut soalan keelektronegatifan atau keelektropositifan. Maksud dia adalah siapa jadi positif, siapa jadi negatif. Contohnya natrium klorin, siapa jadi negatif? Klorin, maka bertambah. Kalau keelektropositifan, natrium jadi positif, maka berkurang. Kecuali argon. Kenapa? Sebab argon adalah lengai, telah mencapai susunan elektron oktet yang stabil. Dia tak layan lah. Okay, lepas tu saiz. Okay, saiz atom berkurang. Maksudnya klorin natrium lebih besar daripada klorin. Okay, besar. Ini besar, ini kecil. Sentiasa ingat. Kerana apabila merentasi kala 3, bilangan proton dalam nukleus atom bertambah, daya tarikan antara nukleus elektron valence bertambah, maka elektron valence kita tarik lebih dekat dengan nukleus. So siapa lagi banyak proton, maka dia lebih kecil saiz dia. So di sini klorin mempunyai 17 proton, so dia lagi kecil. Natrium baru 11 proton. So kalau kita tengok yang atas, okay, natrium baru 2.1, klorin adalah 2.87. Okay, proton jangan tengok elektron tau, sebab dia dua orang ni adalah petala, 3 petala.
Tapi klorin lebih banyak proton, so dia punya power nukleus lebih kuat, dia tarik elektron lebih ketat. Maka klorin lebih kecil. Dia punya lebih kecil pun kecil banyak aja, kecil sikit saja. Okey, ni yang soalan selalu tanya memang selalu tanya. Terangkan. Okay, yang kedua, saya kata yang penting adalah dia punya oksida, asid ke alkali. So untuk di sini yang neutral argon, sebab dia tak campur orang kan. Okay, untuk oksida alkali yang warna biru, natrium, magnesium. Okay, yang depan dua ni aja yang bersifat alkali. Itu nama dia pun kita panggil dia logam alkali. Tapi oksida yang popular yang ini amphoteric, aluminium oksida. Apa maksudnya amphoteric? Dia bersifat asid, dia bersifat alkali. Dia menggunakan perkataan amphibia. Okay, dua alam. So aluminium oksida, kalau kita ambil kertas limus merah berkitas, dia tukar biru. Kita ambil kertas limus biru berkitas, dia tukar merah. So dua-dua kertas limus tu bertukar warna. Maka ini adalah oksida amphoteric. Ejaan kena betul aluminium oksida, bukan aluminium. Jangan jawab aluminium Okay, selain daripada itu semua adalah bersifat asid. Termasuk yang color 2, okay, yang bersifat asid, karbon dioksida. Ini yang selalu soalan tanya karbon dioksida. Asid ke alkali? Tiba-tiba tanya kan. Lepas tu kita cakap tak pernah belajar. Tak dia sebenarnya sama je. Okay, silikon oksida, fosfor oksida, sulfur dioksida, ini lupa nama dia. Okay, dengan karbon dioksida adalah bersifat asid. Natrium oksida, magnesium oksida bersifat alkali. Aluminium oksida bersifat amphoteric. Itulah saya guna warna ungu sebab merah campur biru warna ungu. Kalau kita tengok, sentiasa ingat ni aluminium tu kat tengah. So ini amphoteric. So yang ini adalah alkali. Dua orang tu alkali, selebihnya adalah asid. Okay, ini neutral. Dia tak campur. So apabila kita dapat jadual berkala, kita buat je lah macam ni, senang. Ingat je aluminium amphoteric. Tepan dua orang alkali, selebihnya adalah asid. Tapi bukan dia oksida dia. Okay, oksida dia yang bersifat alkali, bersifat asid. Okay, ada yang nak tanya? Dah habis Dia ada satu eksperimen. Dia nak tunjuk dia larut tak larut, lepas tu asid tak asid. Awak buat je lah, awak tengok. Okay, dan yang terakhir, dah nak habis dah. Okay. Okay, yang unsur perolehan. So unsur perolehan duduk kat sini. Semua logam. Kat tengah-tengah ni. Ni yang soalan selalu tanya. Saya rasa tahun bila baru dia minta laureate juga. Okay, so unsur perolehan. So soalan dia selalu tanya ini apakah ciri-ciri keistimewaan unsur perolehan? Hafal 3 hingga 4. Okay, hafal aja lah sebab dia selalu tanya. Pernah tanya 3, awak jadi 3. Membentuk ion kompleks, membentuk ion atau sepati yang berwarna, bertindak balas sebagai mangkin, mempunyai lebih daripada satu nombor pengoksidaan, iaitu cas dia pelik-pelik. Okay, ferrum 2, ferrum 3, mangan 2, mangan 4, plumbum 1, plumbum 2, semua ada banyak nombor. Maka dia adalah unsur perolehan. Hafal aja. Dia tak ada cara lain. So untuk bahagian sini hafal. Contohnya warna inilah nampak. Unsur perolehan memang berwarna-warni, sangat cantik. Kalau tidak macam yang lain-lain, garam semua tak ada warna. Asid alkali kan tak ada warna. Garam-garam kan semua tak ada warna. Kuprum 2 sulfat warna biru kan. Kenapa? Sebab kuprum adalah unsur perolehan. Okey, tamat satu bab. Any question? Tak ada soalan. Itulah budak kita semekah. Ada soalan tak ada. Ada soalan tak ada. Lepas tu exam keluar tak ada markah. Okay, so apabila kita dapat soalan, kalau soalan tu selalu macam ni kan, dia bagi macam ni. So atau awak buat nota, buat ulang kaji sendiri. Okay, kita nak benda-benda ni saja. Lagi satu kala 3. Ya, kat tengah sini. Ya.
Okey, dan unsur peralihan. Okey, katalah kat sini. So apa yang kita perlu buat adalah yang pertama awak kena ingat dia punya size atom. Size atom. Awak conteng je macam ni. Atas kecil, bawah besar. Okey, lepas tu buat lagi satu anak panah. Sini kecil, sini besar. Okey, sebab soalan selalu tanya ini natrium, ini klorin. Kan? Siapa kecil, siapa besar, kita dah tahu. So, klorin lebih kecil, natrium lebih besar. Atas lebih kecil, bawah lebih besar. Sebab soalan selalu letak A, B, C, D, E kan. Dia minta kita susun size atom. Maka kita susun dari atas, kanan ke kiri dari atas ke bawah. Okay? Menurut, nak menaik atau menurun. Okay? Lepas tu, baru awak terangkan kenapa. Size atom ini yang selalu orang keliru. Satu markah je. Sebenarnya satu markah. Sebab satu markah tu lah yang jadi salah. Okay. Maklumat kedua yang kita kena tahu adalah nama-nama khas lah. Ini adalah logam, alkali. Okay. Apa kumpulan ni adalah halogen. Lagi apa? Dui, atom. Okay. Kumpulan 18 kita ada banyak sikit kan. Ada gas adi, lengai, monoatom. Semua nama awak kena tahu. Okay, lepas tu kumpulan 1 vs kumpulan 17. Tak, yang ini. Yang dua ni alkali. Okay, aluminium amphoterate. Yang belakang acid. Conteng aja. Buat ulang kaji pun macam ni, kita conteng supaya kita faham dengan cepat. Lepas tu kumpulan 1 vs kumpulan 17. Ini nak derma, ini nak terima. So apabila turun ni, saiz bertambah, lepas tu daya tarikan berkurang. Maka siapa lebih senang menderma, siapa lebih suka terima. Kalau awak boleh buat nota macam ni, satu helai, conteng sendiri, jawab sendiri, habislah satu bab, sangat senang. Okay, yang kita ingat size atom, lepas tu kereaktifan dan kegunaan selalu ditanya satu bab ini. Okey. Habis, tak sampai 1 jam hari ni. Kenapa saya tak bincang soalan? Sebab susah nak cari soalan. Sebab dia selalu selit-selit dalam semalam punya soalan bab 2, bab 5 tu kan. Dia selit-selit. Sesekali baru dia keluarkan dalam struktur atau esei khas untuk dia saja. Kalau dia keluar esei khas untuk dia, itu lagi senang. Dia mesti tanya apa? Terangkan kumpulan 1, terangkan kumpulan 17 atau eksperimen. Itulah banyak markah. Okey. Kalau tak, dia tak tanya pun sebab senang sangat. Ini tak ada. Okey, so kalau tak ada, saya tunjuk yang ini saja. Dalam ni awak pun boleh tengok juga, ada juga. Okey, macam ni. Ada beberapa ayat ni soalan-soalan peperiksaan terangkan. So inilah contoh-contoh jawapan. Awak boleh rujuk bagaimana kita tukarkan nota, tukar dalam ayat-ayat peperiksaan. Short note yang saya bagi dalam yang berwarna-warni itu pun dah ringkas. Ini detail sikit supaya awak memilih jawapan. Terangkan kereaktifan, terangkan perbezaan, terangkan mengapa unsur ni lengai. Boleh baca sebagai nota bersedia untuk peperiksaan. Kalau tak ada apa, hari ini kita tamat.